lebih jelas kedengaran pada waktu malam. Okey, baik. Jadi cuba kita lihat gambar ajannya. Gambar ajan ini ya, inilah gambar ajan yang menunjukkan bahawa sumber gelombang bunyi ya. Kita bincang tentang sumber gelombang bunyi ya. Baik, gelombang bunyi daripada sini ya, gelombang bunyi dari sini sepatutnya dia menjauhi ya, sepatutnya dia menjauhi daripada permukaan bumi ya, sepatutnya menjauhi daripada permukaan bumi. Tetapi kita dapati bahawa pada waktu malam ya, kita dapati bahawa pada waktu malam nampaknya gelombang bunyi itu bertukar arah dan memata balik menuju ke permukaan bumi pula. Ya, jadi pada asalnya dia menjauhi permukaan bumi, tetapi pada waktu malam kita dapati dia seolah-olah berpatah balik dan bergerak balik ke permukaan bumi. Itulah sebabnya kita ada situasi yang berbunyi sedemikian, bunyi dari sumber gelombang yang jauh lebih jelas kedengaran pada waktu malam. Jadi mengapakah sedemikian? Baik, cuba kita lihat ya, analisakan, tengok gambar aja dengan lebih teliti. Jadi gambar aja putus-putus, garis putus-putus ini mewakili sempadan ya, sempadan di antara dua lapisan udara yang berbeza. Ya, sempadan antara dua lapisan udara yang berbeza. Jadi, kita dapati bahawa kalau situasi yang kita bincang ialah pada waktu malam sampai awal pagi ya, pada waktu malam sampai awal pagi, ini perkataan kunci. Ya, jadi perkataan kunci pada waktu malam dan jelas kedengaran juga satu perkataan kunci. Ya, jadi sebenarnya jikalau jelas kedengaran bermaksud gelombang bunyi itu telah berpatah balik ke permukaan bumi, dan kalau kita jumpa perkataan kunci waktu malam pula, dia memberi idea bahawa lapisan udara mempunyai suhu yang berbeza. Cuba kita lihat gambar bagaimana kita nak jawab soalan esei ni. Cikgu bahagi kepada dua bahagian. Cikgu fokus kepada perkataan kunci waktu malam dulu. Waktu malam kita tahu bahawa waktu malam macam ini salin balik soalan sebenarnya ya. Ini tak ada markah, kena ingat ya kalau kita salin perkataan kunci. Yang penting ialah pada waktu malam penyejukan pada waktu malam macam itu, masukkan idea ya yang baik, masukkan idea kepada perkataan kunci itu, kita huraikan. Jadi kalau penyejukan pada waktu malam, kita akan dapati bahawa ia akan membawa maksud bahawa lapisan udara yang berdekatan dengan darat itu, ya, lapisan udara yang berdekatan dengan darat itu lebih sejuk ya, lebih sejuk ya. Jadi penyejukan pada waktu malam, jadi sebenarnya darat sebab muatan haba tentu rendah, maka dia cepat sejuk. Ya, cepat sejuk. Ini huraianlah mengapa lapisan bawah itu lebih sejuk. Jadi kalau dia lebih sejuk, jadi lapisan udara dekat darat lebih sejuk begitu. Ya, lapisan udara yang dekat dengan darat itu lebih sejuk. Jadi kalau lapisan udara dekat darat lebih sejuk, apakah kesannya? Jadi kita dapati bahawa ada perbandingan ya, suhu antara lapisan kan. Jadi kalau lapisan udara lebih sejuk, kita tahu bahawa ia akan mempengaruhi laju cahaya. Dia akan laju bunyi. Okey, jadi kita tulis di sini hubungannya ialah laju gelombang bunyi, laju gelombang bunyi lebih tinggi jika lapisan udara lebih panas. Mengapa? Sebab bila lapisan udara lebih panas, maka ketempatan lebih rendah. Kita tak gunakan istilah ketempatan optik sebab kita tengah bincang tentang
kita tengah bincang tentang bunyi. Ya, kita tengah bincang tentang bunyi, jadi tidaklah sebut tentang apa itu gelombang cahaya. Kita rujuk kepada gelombang bunyi, ya, gelombang bunyi. Baik. Jadi dengan itu kita dapati bahawa laju jadi laju gelombang, jadi sebenarnya kita sudah sebutkan di sini laju gelombang bunyi lebih tinggi jika lapisan udara lebih panas. Jadi laju gelombang bunyi lebih tinggi pada lapisan udara yang lebih jauh dari darat. Macam itu. Ya, lebih jauh daripada darat, dia akan bergerak dengan lebih pantas. Itulah sebabnya kita dapati bahawa macam kita di sini dia lebih lambat, maka nampak panjang gelombangnya lebih pendek, ya. Di sini panjang gelombang lebih panjang, panjang gelombang lebih panjang lagi, ya, sebab lebih laju. Okey, macam itulah keadaannya. Alright. Jadi itu adalah satu aspek. Tengok cikgu telah terangkan di sini dari segi ciri, hubungan dan kesan. Jadi ciri pertama ialah dari segi suhu, hubungan antara suhu dengan laju, dan kesannya ialah laju. Ya, laju lebih tinggi pada lapisan atas. Ya, laju lebih tinggi pada lapisan atas ini. Ya, baik, kemudian sekejap, ya. Okey. Kemudian kita dapati bahawa jadi secara keseluruhan kita akan dapati bahawa kita akan dapat jumpa kesan seperti ini, ya, iaitu dia berpatah balik ke arah bumi. Okey, dia akan berpatah balik ke arah bumi. Jadi daripada situ kita boleh terangkan sekali lagi dari aspek mengapa dia bertukar arah, mengapa dia bertukar arah. Jadi kalau di sini kita lihat perkataan kunci lebih bunyi daripada sumber gelombang jauh lebih jelas kedengaran, maka kesannya ialah kita boleh type kesannya dulu. Okey, gelombang bunyi bergerak menuju permukaan ataupun darat lah, darat semula, begitu. Bergerak menuju darat. Sekejap, ya. Okey. Sekejap, ya, sekejap. Sebab ada bekalan elektrik yang masalah. Okey, baik. Okey, baik. Jadi gelombang bunyi bergerak menuju ke darat. Jadi di sini kita buat perbandinganlah. Cirinya ialah okey, panjang gelombang lebih besar pada lapisan jauh dari permukaan, jauh daripada darat. Jadi akibat daripada itu kita dapati bahawa, ya, jadi lapisan atas, kamu tengok lapisan atas, sebenarnya lapisan atas panjang gelombangnya lebih besar. Panjang gelombangnya lebih besar. Okey, dan sentiasa kita kena ingat, ya, panjang gelombang, muka gelombang dan arahnya sentiasa senjang. Jadi kalau panjang gelombang lebih besar, dia menunjukkan bahawa di sini dia akan menyebabkan arahnya akan bertukar. Arahnya akan bertukar. Okey, jadi dalam kes ini panjang gelombang lebih besar pada lapisan yang jauh daripada darat. Jadi kita dapati bahawa perubahan arah gelombang arah gelombang sentiasa serenjang dengan muka gelombang.
Jadi kalau panjang gelombang lebih besar pada lapisan atas, ya, panjang gelombang lebih besar daripada di permukaan di lapisan atas, kita dapati arahnya akan bertukar juga. Arahnya bertukar berbanding dengan lapisan bawah. Jadi lapisan bawah sebenarnya bergerak menjauhi daripada bumi, tetapi lapisan atas semakin menuju ke permukaan bumi. Itulah sebabnya kita dapati bahawa kesannya ialah panjang gelombang lebih besar di lapisan atas, dan oleh sebab arahnya sentiasa serenjang dengan muka gelombang, maka gelombang bunyi ia telah bertukar arah dan bergerak semula ke darat. Dan gelombang bunyi diterima pada satu lokasi yang jauh ya dari sumbernya. Okey, jadi menyebabkannya gelombang bunyi yang sepatutnya bergerak menjauhi daripada bumi tetapi diterima pula pada satu titik yang jauh daripada sumbernya. Okey, jadi penerangan kita dua bahagian. Satu bahagian yang lebih tumpu kepada laju gelombang dengan lapisan suhu lapisan udara. Okey, jadi kita ada waktu malam, penyejukan, darat cepat sejuk, jadi lapisan dekat dengan darat lebih sejuk. Okay. Kemudian hubungan di antara apa? Hubungan di antara suhu lapisan dengan lajunya. Suhu lebih tinggi, lajunya lebih tinggi. Sebab suhu lebih tinggi, ketumpatannya lebih rendah. Laju lebih tinggi. Jadi kalau laju lebih tinggi, lapisan yang atas lah paling lebih laju. Dan oleh sebab lapisan atas lebih laju, maka dia menyebabkan kesannya pula panjang gelombang lebih besar. Dan oleh sebab arah gelombang sentiasa serenjang dengan muka gelombang, maka kesan keseluruhan ialah gelombang bunyi telah semakin bertukar arah dan berpatah balik ke bumi. Itulah penerangan kita tentang soalan ini, ya, mengapa gelombang bunyi daripada sumber yang jauh bergerak lebih jelas kedengaran pada waktu malam. Okey, itu adalah esei kita pertama hari ini, okey, tentang gelombang